أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin ikhwati fiddin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat sama berhimpun kembali untuk menyambung tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, bahagian yang ketiga. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada ayat tersebut, iaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yang sebutkan iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada perkara yang ghaib dengan sirah mudhari', maknanya sentiasa. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Dalam ayat dalam surah An-Nisa ada menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Maknanya dia beriman dan dia menerus mengekalkan dan menambah iman dia terhadap perkara ghaib. Di antara makna ghaib ini sendiri ialah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, iaitu Al-Quran serta sabda-sabda Nabi SAW. Itulah perkara ghaib yang tidak boleh diketahui melainkan menerusi perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala tentang syurga neraka, apa yang bakal berlaku, tentang takdir, tentang qada dan qadar, tentang pahala dosa. Itu semua berkaitan dengan hal tersebut yang hanya diketahui secara pasti oleh perkhabaran daripada wahyu. Sebab itulah ulama sebut antara makna al-ghaib ini sendiri ialah Al-Quran wa sunnah, Al-Quran itu sendiri. Jadi orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib dan seterusnya mereka wa yuqimunas solah, dan mereka mendirikan solat. Ini juga pembincangan yang telah pun dibincang pada yang lalu tentang yuqimuna itu sendiri. Yuqimuna maknanya juga sama juga, sirah dia mudhari' dan dia menggunakan wazan dia aqama saja, bukan kum, bukan qama saja, tapi aqama menjadi yuqimuna, bukan yaqumuna solah, tapi apa? Beza tu. Kalau yaqumuna macam mana? Allah sebut tentang yaqumuna ni satu golongan tu, ni mereka berdiri nak solat saja. Jadi dalam surah 4, cuba tengok ayat yang ke 142, surah An-Nisa ayat 142, muka surat sekejap. Surah apa? 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Jadi sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Sedangkan Allah dialah yang membalas tipu daya mereka dengan beri istidraj buat mereka ni. Wa idza qamu ila solah, dan apabila mereka qamu ni apa? Mendirikan, berdiri untuk solat. Jadi mereka berdiri qamu kusala. Jadi berdiri dalam keadaan apa? Malas. Semata-mata untuk apa tujuannya? Yura'unan nas. Mereka nak mempamerkan image sebagai seorang yang solat di mata siapa? Masyarakat yang solat tu. An-nas ni maknanya orang-orang yang solat tu. Siapa ni? Berlaku pada zaman Nabi lagi lah. Dan berterusan sehingga hari kiamat. Ada golongan yang bersifat begini. Dia dah nyatakan untuk apa? Supaya kita dapat ada satu mikyas, kayu ukur untuk jaga diri kita daripada termasuk dalam kalangan yang golongan yang Allah cela dalam ayat ni. Jadi apa yang masalah besar dia sebenarnya dalam solat tu? Apa yang paling dia kena utamakan? Tujuan solat tu untuk ingati Allah. Tapi tadi dia sibuk untuk apa? Yura'unan nas. Jadi dia sibuk fikir apa? Dia fikir apa? Yura'unan nas ni apa? Ro'a ni apa? Perhatian orang, kan? Jadi apa jadi? Benda yang sepatutnya dia fokus hilang. Akhirnya dia nampak yang ni je. Dia jaga lebih kepada luaran tu. Akhirnya apa? Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka ni mengingati Allah dalam dia punya sebutan-sebutan dia bacaan dia tadi, bahkan yang imam baca tadi, melainkan sedikit saja. Ini solatnya apa? Tidak ada khusyuk. Punca dia kerana matlamat yang berbeza daripada yang sepatutnya. Jadi elit ni mereka ni hanyalah berdiri untuk solat. Ini lafaz tu berbezalah. Kalau dalam bahasa Arab ni kan. Ya, kalau qama apa? Qama. Ini maknanya dia telah berdirilah, kita kata. Kalau mudhari' dia apa? Yakumu, kan? Yakumu. Dia berdiri, sedang berdiri. Dia sedang berdiri. Dia punya apa? Masdar dia apa ya? Qiyam lah, kan? Banyak masdar ni, banyak bentuk ni. Berdirilah. Kalau aqam, lepas tu aqama. Aqama ni apa? Dia telah berdiri ke apa? Mendirikan. Ataupun mana lain? Membangunkan. Membangunkan. Mudhari' dia yukimu. Dia sedang mendirikan ataupun membangun solat tu. Jadi inilah kalimah yang Allah guna untuk apa? Ciri-ciri orang bertakwa, kan? Allazina yu'minuna bil
ghaib. Jadi beriman kepada perkara ghaib, iaitu wahyu, sesuatu yang tak dapat dicerna oleh panca indera, melainkan dengan wahyu, iaitu ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu al-ghaib tadi. Dan kemudian perkara ghaib itu dibawa dalam untuk dibangunkan. Apa dia? Asas pembangunan dia? Solat dulu. Jadi dia mendirikan solat. Beza ni. Jadi bila sebut mendirikan maknanya banyak benda yang perlu dimulakanlah dan apa orang kata, gerakkan kerja ni. Dia bukannya semudah buat kerja sekali habis, kan? Tak ada, dia bukan macam tu. Mendirikan solat. Dan sebab itu Allah SWT sebut dalam surah 29. Kita tengok ayat 45. Jadi tujuan mendirikan ni sebab apa? Ada satu benda besar yang nak dihasilkan. 29:45. Hmm, 401. Muka surat 401 Kita baca sama-sama ayat tu. Surah Al-Ankabut. Jumpa dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi utlu maknanya apa? Tilawah. Baca, kemudian dia terjemah dia kata apa? Lagi? Ada terjemahan lain? Baca kitab ni betul-betul sampai kita boleh ikuti segala arahan-arahan dia. Jadi bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Lepas baca, iaitu daripada kitab ini, iaitu Quran ni, kemudian wa aqimis solat. Tegakkanlah, dirikanlah solat. Jadi ada dua perintah ni yang kita kena gerakkan untuk sebelum nak dirikan solat. Apa dia? Baca wahyu. Jadi ini nama dia apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum amal lah maknanya. Jadi pentingnya solat. Tapi lebih penting apa lagi? Isi solat. Apa dia? Wahyu yang kita nak baca dalam solat tu, iaitu Quran. Sebab inilah dia punya roh dia. Roh solat Quran tu. Quran ni cerita benda-benda gaib, ilmu yang mantap ni untuk kita bawa dalam solat penghayatan dia. Jadi itulah perintah dia yang datang dahulu sebelum perintah solat tu. Jadi wa aqimis solat, dan dirikanlah solat. Barulah solat ni solat yang sangat hebat, mantap. Apa dia? Solat ni solat yang dimulakan dengan perintah utlu, kemudian aqimis solat. Apa kesan solat macam ni? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
As-salata di sini dengan makna dia apa? Takhsis, khusus. Solat yang mana-mana? Sesungguhnya solat yang demikian ini yang dimulakan dengan apa dia? Wahyu ni kan dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Okey, inilah tujuan utama solat, untuk cegah perkara fahsyak dan mungkar. Jadi apa punca solat tapi tak dapat juga selamatkan fahsyak dan mungkar? Berdasarkan ayat ni. Tujuan solat tadi apa? Solat yang demikian ni dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Sekarang ni kita tengok. Nampak wajah solat ada. Tapi kenapa fahsyak dan mungkar tak dapat dicegah? Apa? Kesilapan dia kat mana tu? Wa aqimish solah tu tak ada ke? Ataupun utlu ma uhiya ilaika minal kitab yang tak ada? Mana satu yang tak ada? Ha? Yang mana yang tak ada? Ha? Aqimish solah nampak macam berleluasa. Banyak kan? Masjid kita lebih banyak daripada masjid zaman Nabi. Kan? Masjid kita lebih besar daripada masjid zaman Nabi. Dan orang yang solat zaman kita dengan zaman Nabi mana lagi ramai? Tentulah zaman kita lah kan? Ramai. Tapi apa berlaku? Tetap juga tak dapat cegah fahsyak dan mungkar. Korban sikit lah tapi bertambah parah ke bertambah? Jadi punca pertama apa sebenarnya? Perintah pertama tu kita tak laksanakan dengan baik. Utlu ma uhiya ilaika, baca, faham ni, hayati, wahyu ni. Berlaku tak yang tu? Berlaku tak? Itu realiti yang kita kena hadapi kan? Stage 4. Dah sampai kanser dah, maknanya stage 4 dah ya. Jadi sekarang ni sebenarnya ya solat betul, kita kena kekalkan aqimish solah. Tapi jangan lupa usuma uhiya ila kitab tu mana? Mana seruan tu? Baca, ikut, hayati, fahami kitab ni, ada tak seruan tu? Ada ke tak? Tu tak berlaku. Selagi tak berlaku yang tu, maka aqimish solah ni tak akan mantap. Dalam ayat ni jelas kata apa? Baca wahyu ni dulu. Nabi solat. Kalau kita tengok orang Arab ni tentang solat kan, dahulu-dahulunya ada yang dah solat awal lah pun. Kan? Solat dia solat Ibrahim lah. Ada kata 2 pagi macam itulah. Kan? Tapi sekian lama pun orang Arab ni, mereka pun bertawaf di Kaabah semua, tapi maksiat berdosa tak? Parah kan? Dan selepas tu Nabi dapat wahyu. Lepas dapat wahyu, syariat solat dah berlaku ke belum? 5 waktu. Dah berlaku ke belum? Selepas berapa tahun dapat wahyu, barulah perintah solat tu sampai. Bila? Waktu Isra' Mi'raj, barulah wajib solat tu sampai. Berapa tahun selepas dapat wahyu? Berapa tahun? Mi'raj berapa tahun? 3 tahun sebelum hijrah lah lebih kurang. Kan? 2-3 tahun. Ini dalam tahun ke-9. Kan? Sebab Nabi dekat Makkah berapa? 13 tahun. Tahun ke-10 lah baru perintah solat sampai. Tapi sebelum tu berhempas pulas Nabi sampaikan apa? Wahyu, iman tu mantap dalam ni. Barulah solat dia jadi ya, kefahaman dengan iman berdasarkan ni ilmu yang wahyu yang sampai tu. Tapi seruan tu ada tak? Seruan ini. Sebab tu sebelum Nabi bawa yang lain tu di Mekah ni, Nabi berjihad dengan apa dulu? Sebelum jihad dengan perang dan sebagainya ni, jihad dengan apa dulu? Sampaikan wahyu dulu kan? Sebab tu dalam surah 25. 25. Ingat ni tadi surah ni ya. Surah 29 ayat 45 ni kunci dia kat sinilah kesilapannya. Sinilah kesilapannya. Perintah pertama tak berlaku, terus lompat perintah aqimish solah saja. Utlu ma uhiya ila kitabnya mana? Gesaan ataupun apa lagi? Gesaan, gemburkan untuk memahami wahyu ni ada tak? Sungguh-sungguh. Itu tak berlaku. Jadi ini satu kelemahan kekurangan yang perlu diperbetulkan. Baik, tengok surah 25 ayat 52. Ayat 52. Surat berapa? Surah Al-Furqan.
364. Ke surat 364. 364. Ayat apa tadi saya kata? 52 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tutil kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tutil kafirin. Allah larang Nabi. Maka janganlah engkau wahai Muhammad mentaati orang-orang yang kafir ni ketika di Mekah. Ini ayat ni turut Makkiyah. Ayat ni surah ni Makkiyah dan turun di ketika Nabi sebelum hijrah. Dan Nabi didesak oleh orang-orang kafir supaya hentikan apa? Hentikan apa? Henti menyampaikan wahyu. Nabi tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan. Nabi itulah kerja Nabi. Dapat wahyu Nabi sampai siapa pun, sampai Nabi didesak untuk hentikan. Sebab bila sampai je pada ni, tengok ada yang berubah, yang follow Nabi. Jadi mereka ni takut, tak suka. Jadi Allah kata apa? Janganlah engkau ikut kehendak orang-orang yang ingkar, yang halang Nabi, yang tak nak bagi Quran ni menguasai jiwa mereka dah. Kalau dia dapat iman dengan wahyu ni, Quran ni, maka apa? Maka apa jadi? Mereka akan lemah. Kan? Ini sumber kekuatan kaum muslimin. Jadi dan Allah kata apa? Wajahidhum bihi. Apa makna dia? Apa tu? Dan berjuanglah. Wajahidhum bihi, terjemah dia apa? Berjuanglah engkau menentang mereka. Dengan apa Nabi tentang? Ni tak ada pedang lagi masa ni. Dengan apa? Bihi dengannya, iaitu Al-Quran ni. Inilah dia ilmu masa ni. Dengan lisan, dakwah bil lisan. Dan Allah kata ini jihad ni kecil ke besar? Jihadan kabira. Jadi hari ni itu je keraan kita. Kita nak perjuangkan Quran ni agar Quran ni menakluki hati-hati manusia. Macam mana dahulunya Nabi bawa Quran takluk hati orang masyarakat jahiliah dulu. Sampai Quran resap dalam jiwa. Macam mana? Nabi bawa, Nabi jelaskan semua benda ni. Dan ini bukan kerja kecil. Ini termasuk jihad yang besar. Jadi ingatlah guru-guru Quran. Ini jihad besar kamu semua lah. Termasuk kita. Yang ajar daripada alif bata tu, sampailah kepada orang tu boleh baca. Sampailah ajar kefahaman ni. Apa saja, ini jihad yang besar. Besar. Sebelum jihad ni yang besar ni kita mampu buat, tak perlu mimpi dulu nak apa? Pedang ke, senjata ke apa lagi. Ini dulu 13 tahun inilah Nabi hadap. Inilah dia. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Tapi sebelum kita nak jihad nak ni, tiba-tiba kita sendiri pun tak mahu, macam mana? Jom faham Quran, jomlah belajar. Kita pun tak apalah. Sibuk lagi dengan apa? Boleh belik-belik benda yang buang masa lagi, kenapa? Yang ni, isu dalam ni kamu banyak tak tahu lagi ni. Baca pun tak faham lagi ni. Boleh senang hati ke? Boleh senang hati ke? Berita besar dalam ni banyak. Kita boleh senang hati ke? Boleh lagi ke bersantai-santai lagi? Apa lagi episod yang tak habis-habis tu nak follow? Boleh lagi ke? Okeylah kalau kita lah. Kita senang hati tak tengok kat rumah orang tu. Buat juga. Okey, kita sekarang ada hati. Tapi kita sekarang, mata kita tak sakit ke? Melihat yang lain pula boleh santai-santai. Kita je ke? Anak kita, keluarga kita, cucu pula kat mana? Boleh santai-santai. Sampai ketua nanti akhirnya apa? Takkan nak ulang apa yang kita dulu buat. Kan? Jadi kena fikirkan benda ni. Jadi kita cerita bab solat, tapi Allah kata apa dah? Ni wahyu ni dulu.
solat ni berkesan sebab wahyu penghayatan. Imam sebagai apa? Imam nak baca kan ayat-ayat ni. Dan solat ni kenapa waktu terbaik baca Quran dalam solat? Sebab tak ada gangguan. Dan solat adalah keadaan mana hambanya paling dekat dengan Allah kan, kita paling fokus dalam solat lah. Jadi kekuatan tu telah pun dah hilang, tak ada dah. Jadi inilah satu benda yang kita kena buat. Tengok balik ayat tu. Tengok balik surah 29 ayat 45. Surah apa tadi? 401 tu. Jadi faham maksud ayat tu Jadi Allah kata apa mula-mula? Perintah pertama yang itu yang kena digesa sekarang. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca. Tilawah tu. Dia bukan iqra' Utlu tu maknanya apa? Tilawah tu. Sama tak dengan iqra'? Tak. Iqra' kan? Ma uhiya ilaika minal kitab dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dari segi makna umum sama. Utlu makna termasuk baca. Tapi utlu lebih daripada itu lagi. Maksud dia apa? Ittabi'u. Ittabi' maknanya apa? Ikuti arahan dalam tu. Bila dia ikut kena fahami dia, hayati dia. Itu maksud dia. Jadi utlu perkataan tilawah tu asal daripada perkataan tala tu maknanya apa? Ikut maksud dia. Okey, wasyamsu iza talaha, demi matahari apabila wal qamari iza talaha, demi bulan apabila tilawah matahari. Apa maksud bulan tilawah matahari? Tala tu tilawah. Talaha tu kan, tala iaitu tilawatan. Kalau kita nak terjemah macam tu, bulan tilawah matahari maknanya apa? Bulan ikut matahari, iring matahari. Tilawah tu, talaha tu perkataan tu lah. Jadi, apa yang Quran sebut, kita iring dia dengan ikut arahan dia. Faham tak? Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis apa dia? Al-Qur'ani syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Quran ni syafi' iaitu pemberi syafaat yang pasti benar. Yang pasti dapat beri pertolongan tu di mahkamah Allah nanti kalau Quran datang. Ataupun yang kedua wa mahilun musaddaq, iaitu penuduh, pendakwa yang dakwaan dia juga pasti betul, musaddaq. Faham Kalau kita duduk mahkamah, kita ada dua lah. Satu pembela, penolong kan. Tapi belum tentu dia dapat tolong kita. Satu lagi pendakwa. Kadang-kadang dia dakwa pun belum tentu dakwaan dia benar. Betul. Tapi bila Quran datang ke akhirat nanti apa jadi? Kalau dia jadi pembela, insya-Allah selamat. Tapi kalau dia datang jadi penuduh, pendakwa, tuduhan dia memang pasti kena punya pada orang tu. Dua. Macam mana nak jadikan Quran ni musyaffa' tadi? Man ja'alahu amamahu. Siapa yang jadikan Quran imam dia. Jadi kita jadikan Quran ni imam. Bila imam maknanya apa? Kena diikuti, kena tahu imam buat apa. Arahan pemimpin ni dia suruh buat apa, kita kena jelas. Jadi siapa yang jadikan Quran ni imam dia, pimpinan dia. Macam mana jadikan Quran ni pimpinan dia? Syarat pertama, kena selalu baca arahan tak? Kena selalu ke setahun sekali. Ke time majlis je, anak nak pergi luar ke, itu pun panggil orang baca. Macam mana? Itu dia jadikan Quran ni imam ke tak? Jadikan Quran imam? Tak. Bila jadi pemimpin, dia pimpin kan? Jadi dia kena apa? Selalu tengok arahan. Arahan ni senang lupa.
Dia kata, apa arahan tadi? Tengok balik. Betul? Itulah Quran satu. Tapi kalau dia arahan dia baca. Tapi apa benda arahan ni saya pun tak tahu. Dia boleh buat dek je kalau tak faham arahan. Boleh? Ke dia pergi macam mana? Kalau kita lah, bos kita bagi arahan tu dia mesej. Dia suruh buat apa ni, saya tak faham macam mana? Buat je lah ke macam mana? Kalau silap macam mana? Kita akan buat apa? Tanya bos balik kan? Nak pastikan arahan tu tepat kan? Okay, Quran ni pernah tak kita tengok? Allah, apa ni yang maksud ni? Kita pergi tanya tak? Maksudnya pergi belajar tak? Kenapa benda lain kita boleh usaha nak bagi faham, tiba-tiba yang ni, tak apalah, tak payah pun tak apa. Boleh tak? Maknanya Quran, darjat Quran dengan kita ni tinggi ke rendah? Sebenarnya darjat Quran dengan kita tinggi ke rendah? Tadi arahan tadi kan, kita pun pergi rujuk kan. Oh, apa bos saya? Bos kata, awak pergi jumpa bos ni, jumpa. Oh, okey, jelas arahan. Ni arahan siapa? Pencipta kita. Okey, kita pun tahu, kita pun tak tahu. Sekarang ni, kita boleh buat dek saja ke apa? Tanda kalau kita buat tak tahu, tak ada masalah. Maknanya, kita sedang buat apa? Tinggikan dia ke rendahkan dia? Saya tak jawab ni, jawab saya. Macam mana? Merendahkan dia. Tapi kita sedar tak? Alhamdulillah. Ini satu nikmat. Bila saya sedar, maka kita akan bangkit betulkan. Selagi kita masih hidup. Selagi kita masih hidup, Alhamdulillah. Allah sayang kita sebab tu kita hadir macam ni. Ini yang kita kena ada. Biar ramai ingatkan benda ni. Inilah hadis Nabi tadi saya beritahu. Kena hafal hadis ni lah. Apa dia hadis dia? Ini dalam Sahih Ibn Hibban. Nombor 132. Rasanya. Ataupun kalau tak silap saya lah. Ataupun yang lain. Ini Nabi kata apa? Al-Quran itu syafi'un musyaffa'. Syafi'un musyaffa'. Ini peranan pertama. Yang kedua, wa mahilun musaddaq. Musaddaq. Dua peranan Quran yang akan bila kita ketahui nanti di akhirat. Satu, dua. Syafi'un musyaffa'. Syafi' apa? Penolong yang musyaffa' diluluskan pertolongan dia. Pasti lulus. Faham? Mahilun musaddaq. Pendakwa yang pasti musaddaq apa? Dibenarkan dakwaan dia. Memang dia takkan ni. Siapa yang kena dakwa Al-Quran memang pasti sangkut. Pasti sangkut. Ni kat mana bila? Bila ni? Akhirat. Jadi dalam hidup kita yang paling utama Quran ke makanan? Quran ke makanan? Rumah ke Quran? Mana satu? Kalau diberi pilihan, saya ambil rumah kamu. Habis awak nak bagi saya? Nak ambil Quran ni je. Nak mana satu? Dan ini berlaku tak? Kat mana? Tu, kat Palestin tu. Rumah mereka roboh. Apa mereka cari? Quran je. Kita agak kena macam mana? Ini sebelah ni lauk, makanan tengah lapar ni. Okey, ni Quran. Ambil mana satu? Sepatutnya mana? Inilah Allah uji kita ni. Dan bila kita rasa Quran penting, bila manusia akan menyesal dan rupanya ini paling penting dalam hidup. Bila? Lepas mati. Ni lepas mati baru sedar. Baru nampak Quran punya function sebenar. Sekarang kita tak rasa Quran ni macam function je kat kita. Sebab tu akhirnya faham Quran tak payah. Tapi tadi ball, English semua. Bukan main nak faham. Nanti kena tipu masa kerja. Rezeki tengok. Rezeki dan Quran ni makanan tadi mana lagi penting? Jujurnya. Mana lagi penting? Makanan ke? Ya ke? Tapi kita banyak sibuk cari apa? Cari apa? Sibuk cari apa? Kalau kita cari ilmu ni, dah pandai tak?
Ramai tak orang yang celik Quran hari ni? Ramai ke tak sepatutnya? Bila sebut Quran je dah tahu semuanya dalam jiwa dia kan. Tapi kenapa Quran jauh hari ni? Sebab manusia lebih penting apa sebenarnya? Hidup dia sebenarnya lebih penting apa? Ya, berbanding ya Allah. Sedar ke tak sedar? Sekarang ni yang buat benda tu siapa? Orang kafir ke orang Islam? Bukan orang lain pun. Jadi yang menyebabkan agama ini hina dan rendah sebenarnya siapa? Siapa? Ya, kita sendiri. Dan kekuatan utama Nabi bawa masa hebat agama, apa dia? Apa? Al-Quran. Susah kan? Jadi ini hakikat yang kita kena terima. Pahit. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah betul. Tapi pahit nak ditelan. Yang cakap ni pun pahit nak telan. Tapi macam mana nak buat? Jadi kita kena gemburkan. Jadi keadaan ini nanti Quran ni baru akan disedar bila lepas kita mati nanti. Dan syarat kita nak selamat, nak dapatkan yang pertama ni, apa kena buat? Nabi kata, syarat. Man ja'alahu amamahu. Qadahu ilal jannah. Ini syarat dia Nabi beritahu. Siapa yang nak jadikan Quran syafaat dia apa? Siapa yang menjadikan Quran ni imam dia, pimpin dia. Macam mana tadi pemimpin? Quran nak pimpin kita. Tapi kita tak nak dia pimpin kita. Faham? Mari sini ikut saya nak pimpin kamu. Tak payahlah. Saya tak nak tahu. Dan bagi arahan, pemimpin nak bagi arahan. Saya tak nak tahu arahan apa. Boleh tak jadi pemimpin? Tak. Quran Allah nak bagi tahu ni, Allah nak ajar kita ni. Quran adalah tarbiyah hamba kepada Allah kepada hamba-hambanya manusia ini lalu kalam dia. Allah nak ajar kita banyak perkara. Tapi manusia tak mau ambil peduli pun yang ni. Jadi ini satu musibah besar buat kita zaman ni. Sebab itulah Nabi beritahu ni. Siapa yang jadikan ni jaminan yang mengembirakan orang beriman yang sedang berusaha jihad dengan Quran. Dalam keadaan apa orang tak heran ni kan? Kitalah mudah-mudahan Allah pilih ni. Jadi siapa yang menjadikan dia imam dia, amam depan. Kan? Boleh tak imam duduk belakang? Boleh tak? Hari ni Quran ni duduk depan ke duduk belakang? Kan? Bila susah, bila apa cari. Kalau tidak sebelum ni sibuk. Macam itulah keadaan Quran. Kan? Jadi siapa yang jadi Quran ni depan dia, pemimpin dia, barulah apa? Nanti qadahu ilal jannah. Ke akhirat nanti pula, ketika mana kita sedang berdiri dalam tempat yang tak tahu ke mana hala tuju. 50,000 tahun nak berdiri tu. Dalam keadaan yang sangat-sangat letih, penat. Nak berjalan, nak lalu lagi dekat, nak cari telaga lagi. Macam-macam ni kan. Dan nak lalu titian sirat lagi. Semua tu. Dan ada zulmah, kegelapan lagi. Semua. Jadi Allah kata apa? Siapa yang jadikan Quran dahulu di dunia ni, pemimpin dia, ikut arahan ni, qadahu ilal jannah. Quran lah yang akan pandu dia sampai ke syurga. Bila dia ini rasa penting bila? Jadi baik kita rasa sekarang lah. Kepentingan ni biar rasa sekarang. Dan yang kedua apa? Ini kata man ja'alahu khalfa zahrihi. Jadi siapa yang menjadikan dia khalfa? Khalfa maknanya apa? Belakang, selisih. Dia kata A, dia pergi buat B. Dia kata B, dia pergi buat C. Lain, sebab mungkin sama ada dia tak tahu, dia tak ambil tahu. Banyak rupanya apa yang dia buat berlanggar. Kenapa? Zahri, sebab selama ni Quran duduk mana? Dia tak belakang. Apa jadi? Saqahu ilan nar. Na'udzubillah. Maka Quran ketika ini pula akan heret dia sampai masuk
neraka dengan bawa dakwaan ni. Auzubillah min dzalik. Inilah Quran. Jadi hadis ni nak beritahu yang paling utama dalam hidup ni lah dia. Betul Allah bagi tahu tentang nikmat paling besar, tentang dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang hamba. Allah kata apa? Ar-Rahman. Dan apa dulu nombor satu Allah kata? Lepas sifat Ar-Rahman dia, aku ni sangat penyemurah. Surah Ar-Rahman tu, apa Allah mulakan? Pemurah aku yang nombor satu ialah Allamal Quran. Aku ajar Quran ni. Tapi manusia buat apa dengan nikmat paling tinggi ni? Dia letak tepi je. Inilah keadaan kita. Rupanya selama ni kita letak Quran di kedudukan yang rendah. Kalau kedudukan tinggi, kita bimbang, kita nak tahu apa kan arahan tu. Bimbang. Bimbang tak menyempurnakan hak-hak Quran. Tapi hari ni hak Quran disempurnakan tak? Disempurnakan tak? Hak dia dibaca, difahami, diikuti, disampaikan. Macam tengok Nabi jihad dengan apa tadi? Quran. Sekarang ni hak ni kita beri tak? Maka kalau kita tak beri hak dia, agak-agaklah nanti kita dapat tak hak yang betul ni? Agak-agaklah Quran berhak tak untuk dakwah kita? Berhak ke tak? Oh, kita takut ni. Saya pun takut. Semua takut. Dan kita akan hadapi hari ni nanti kan? Barulah. Inilah maksud dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kat mana ghaib tu? Dalam ni belajar. Sungguh-sungguh ni. Barulah apa? Wa yuqimunas solat. Dan bawa perkara yang kamu imani dalam ni hayati dalam solat. Sebab tu Nabi boleh solat. Macam mana? Nabi solat. Ibnu Abbas kan? Nabi alih sebelah sini. Lepas tu dia ingat Nabi nak stop. Baca lagi. Habis Baqarah. Sambung baca lagi Ali Imran. Habis Ali Imran. Sambung An-Nisa. Ibnu Abbas dah. Tak habis. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia sangat hayat. Kita boleh buat macam tu tak? Yang cakap ni pun macam tu juga lemah. Sebab apa? Inilah ujian kita masing-masing hari ni. Jadi kita nak kena berikan hak Quran ni betul-betul. Barulah solat tadi balik pada surah 29 ayat 45. Balik-balik Jadi Allah kata apa? Bacalah wahyu yang diberikan ni. Barulah dirikan solat. Barulah apa? Inna solata. Solat yang dimulakan dengan bacaan yang hebat ni. Yang dihayati ni. Sampai membentuk jiwa tadi. Iman yang kukuh ni. Barulah apa dia? Tanha anil fahsya'i wa munkar. Dapat cegah kita daripada perkara fahsya' dan munkar. Dan Allah kata apa? Dalam solat tu. Wala zikrullahi akbar. La tu maknanya apa? Sudah pasti. Dan pastilah yang paling utama dalam solat apa dia? Peringatan Allah, zikir yang kita baca dalam solat. Antaranya apa? Fatihah dan surah-surah lain. Dan takbir, tahmid, tasbih, semua tu. Semua berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran ni semua. Itu yang paling besar sekali. Yang menjadi keutamaan untuk diperhatikan. Ya penting, tengok rukuk sempurna, sujud sempurna, ya. Tapi kalau sekadar itu, kita takut apa dia? Yang nampak nak sempurnakan luaran ni, tadi siapa? Ri'a An-Nas siapa? Orang apa? Orang munafik. Dia nak perhatian luaran ni. Dalam ni tak peduli dia ingat Tuhan ke, dia faham baca apa pun, dia tak peduli. Tak apa. Yang penting nampak macam wajah solat. Tak mahu. Tak. Itulah. Wa iza qamu ila solat, qamu kusala yura'unan nas. Wa la yazkuruna Allah. Tak ingat Allah pun. Illa qalil. Dan dalam solat dia tak ada pun. Jadi ini kegagalan kita. Betul tak? Jadi ini yang perlu diperbetulkan. Barulah wala zikrullahi akbar. Allah kata wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah tahu segala yang apa kamu kerjakan tu, Allah tahu daripada luaran kamu sampai ke mana? Sampai sini Allah tahu. Sebab itulah orang yang berjaya, orang yang solat ke ataupun orang yang khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang beriman itu berjaya. Siapa? Alladzina hum fi solatihim. Bukan fi solat saja. Solat dia khusyuk. Khusyuk ni apa? Khudu', tunduk dengan perintah Allah pada apa yang dia ikrarkan dalam solat, bacaan-bacaan dia. Itulah orang yang berjaya. Jadi macam mana dia berjaya macam itu? Walladzina hum 'anil lagwi
Ya, macam mana dia nak khusyuk dengan bacaan solat ni? Ni dalam Quran, dalam bacaan ni. Kalau dia sibuk lagi dengan tadi apa? Koreanya, Hindunya, Tamilnya, apa lagi? Drama-drama episod-episod. Boleh tak? Dalam fikiran dia, kotak fikiran dia sekarang bercampur-campur. Dengan lagunya, dengan apa-apanya, tiba-tiba dia nak, tiba-tiba boleh khusyuknya ni. Boleh tak? Selama 24 jam tadi, 16 jam dia sibuk dengan ni. Lepas tu dalam masa 15 minit, 10 minit, tiba-tiba dia nak faham yang ni, boleh? Boleh ke tak? Yang ni dia baca sejam je sehari. Contoh, itu pun terpaksa je. Itu pun sekadar nak baca saja. Boleh tak tiba-tiba dia nak khusyuk hayati benda ni, sedangkan lain tadi masuk bertalu-talu, sibuk yang lain. Boleh tak? Okay, ini kat sini mungkin tak. Sekarang ni kita bimbang kat siapa? Kita ni semua dah departure hall dah. Tahu departure hall tak? Dah bawa beg dah. Tinggal nak naik flight je. Yang nak tinggal nanti ni, generasi yang macam mana? Yang duduk rumah tu. Yang duduk macam ni. Yang duduk tengok 4 petak tu je kerjanya. Apa tu? Macam mana tu? Boleh tak yang ni, yang mahal ni masuk tiba-tiba dalam jiwa? Boleh tak? Kalau biar terus macam tu. Tak gesa dia. Jom belajar Quran bagi faham. Ada tak? Tak ada. Boleh tak tiba-tiba jadi? Lagi bertambah parah nanti. Kena hentikan ke biarkan terus? Hentikan, ajak belajar Quran. Cari tempat boleh bagi faham. Dengar tadabbur ke, kan? Dengar. Itulah kena. Itu kena cakap. Kan? Sebab kita yang ada kesedaran tinggi. Tapi kesedaran yang tinggi ni apa? Dah tak lama dah pun nak tinggal dah. Ni yang sekarang ni yang kesedaran tinggi, yang perlu tinggi, yang mana? Yang nak hidup lama lagi tu. Dia nanti nak ganti. Apa kena buat? Boleh senang hati ke? Jadi ini satu renungan yang kita kena tengok. Inilah ciri orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Sebab itulah lafaz yuqimuna. Jadi sekarang ni dirikan solat ke, kerjakan dia ke apa, dirikan. Maknanya berat tak nak mendirikan? Orang sakit nak bangunkan dia, boleh biar tak? Dia tak boleh bangun. Kita pun papah dia bangun, lepas tu kita tinggal dia, terus jatuh balik. Begitulah keadaan hari ni, umat ni sedang sakit. Kita boleh tak bangun biar je? Kita kena buat apa? Kita nak dirikan dia sekarang, nak dirikan balik bangunan ni kan? Kena buat apa? Banyak benda kena buat kan? Kena anjurkan ni, belajar Quran ni. Betul tak? Tadabbur ni kena lagi banyak, bangkitkan kesedaran lagi ramai. Banyak benda kena buat. Itulah kerja yang kita nak kena laksana. Itulah maksud mendirikan solat. Penuh kos. Sebab itulah lepas saya kata dirikan solat, ada apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tak boleh lari daripada kena korbankan harta kita. Tak boleh lari. Daripada harta yang Allah berikan kat kamu, kamu kena buat apa sekarang? Kena korbankanlah untuk sokong mendirikan institusi solat ni. Daripada biar dia terus rebah. Institusi nak faham benda gaib ni, Quran ni, dari biar dia terus lumpuh. Kita kena guna segala kerat kita yang ada ni untuk infak, buat bangunkan balik jalan ni. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi infak ni digunakan untuk apa? Dirikan solat dan kefahaman perkara gaib itu kepada Quran tu. Itulah maksud dia. Jadi inilah usaha kita yang kita kena lakukan. Dan inilah ciri orang yang betul-betul bertakwa. Dia hidup dalam kegiatan ini. Misi hidup dia inilah 3 perkara ni. Beriman kepada yang ghaib, lihat Quran ni teliti betul-betul. Kemudian dirikan institusi, bangunkan solat dan sumbang untuk bangunkan benda ni. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Ringkas tentang infak tu begitulah. Yang dimaksudkan yang kita kena faham. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Nanti kita masuk terus ayat yang seterusnya lah. Pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.